UMNO tak mengaku bersama dengan Perikatan Nasional. Nampaknya kabinet yang dibina oleh dua pemimpin yang digelar pengkhianat Pakatan Harapan iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali tidak mendapat sokongan Panglima-Panglima Perang UMNO. Kabinet tersebut jelas menonjolkan tujuan khususnya iaitu memastikan Muhyiddin Yassin dan rakannya Azmin Ali menguasai portfolio yang utama. Sementara itu, rakan-rakan lain hanya mendapat sisa-sisa sahaja sehingga ada yang mendapat portfolio tanpa pejabat dan kaki tangan penjawat awam. Itulah yang terjadi apabila kerajaan dibentuk tanpa manifesto. Lalu mereka tiada hal tuju selain dilihat membahagi-bahagikan ghanimah. Logiknya, bagaimana mereka boleh membina manifesto yang mantap jika keahliannya merupakan pemimpin yang sedang menghadapi pelbagai kes salah guna kuasa, rendah akhlak dan penunggang agama. Akibatnya, UMNO sendiri tidak mahu mengaku mereka adalah sebahagian daripada gerombolan itu. Malah beberapa pemimpin UMNO menyuarakan tidak puas hati dengan kabinet pintu belakang yang didirikan oleh Muhyiddin. Kemarin, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam satu hantaran di Facebook menulis bahawa Mesyuarat Majlis Tertinggi dan Biro Politik UMNO bersetuju bahawa kerajaan yang ada hanyalah perikatan antara ahli-ahli parlimen dan bukan kerjasama antara parti-parti. UMNO akan terus main peranan semak dan imbang dan menegur kerajaan ini selari dengan kedudukan UMNO sebagai suara hati orang Melayu khususnya, tegasnya. Maknanya jelas pimpinan UMNO tidak teruja dengan kementerian yang diperuntukkan kepada ahli mereka dalam kabinet pintu belakang ini. Malah anggota Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dilaporkan berkata tindakan Muhyiddin memilih Azmin sebagai Menteri Kanan dan akan mempengerusikan mesyuarat kabinet ketika ketiadaan Perdana Menteri merupakan penerusan agenda bersatu. This is also a signal which is not so good as far as UMNO is concerned. Tidak berapa selesa kita melihatnya. Ya? Bagi saya anggap itu sebagai penerusan agenda Parti Bersatu. Sementara itu, meletakkan Datuk Seri Hishamuddin Hussein sebagai Menteri Luar seolah-olah membuang beliau jauh-jauh. Khairi Jamaluddin yang gagal dalam cubaannya untuk menjadi Presiden UMNO diberi portfolio yang dinamakan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kementerian ini merupakan satu daripada 3 pecahan daripada Kementerian Tenaga Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Pecahan kedua dinamakan Kementerian Alam Sekitar, dipegang oleh Ahli Parlimen PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang langsung tiada kepakaran dalam bidang sains ekologi maupun pengurusan alam sekitar. Sementara itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dipegang oleh Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah yang dilucutkan jawatan sebagai Ketua Penerangan UMNO kemarin. Daripada 32 ahli kabinet, UMNO hanya mendapat 9 kementerian walaupun ia parti terbesar dalam kerajaan pintu belakang ini. Lebih aneh apabila Muhyiddin dilaporkan mengharapkan kabinetnya mendapat pengesahan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sudah dijatuhkannya. Perbuatan Muhyiddin ini seolah-olah ingin menggambarkan dirinya sebagai seorang yang tidak mengkhianati Tun Dr. Mahathir, sedangkan beliau mengkhianati Pakatan Harapan yang pengurusinya Tun Dr. Mahathir. Kebejatan apakah ini? Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.